再长的路，一步步也能走完；再短的路，不迈开双脚也无法到达。平凡的脚步也可以走完伟大的行程。走，让老师陪你迈开学习的脚步，加油！大家好，今天我们要学习第4课，不要太着急赚钱。Halo semua, hari ini kita akan belajar unit keempat, jangan tergesa-gesa mencari uang. Beberapa poin pembelajaran hari ini adalah 认为, 原来, perbandingan 原来 dengan 本来, 并按照甚至。Poin pertama, 以为 di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mengira atau pikir. Fungsi dari kata kerja 以为 adalah untuk menyatakan bahwa apa yang dipikirkan pembicara tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, 他汉语说得那么好，我还以为他是中国人。我还以为他是中国人。Saya masih mengira atau berpikir dia adalah orang Tiongkok. Contoh kedua, 马克以为今天是星期一，到了学校一看，没人来上课，才发现今天是星期天。马克以为今天是星期一。Mark mengira hari ini adalah hari Senin. Contoh ketiga, 我以为新工作比以前的好，没想到还没有以前好呢。我以为新工作比以前的好。Saya mengira pekerjaan yang baru akan lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Poin kedua, 原来。原来 dapat dipakai sebagai kata benda yang memiliki arti semula. Kalimat akhir menggambarkan keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Contoh, 坐火车从北京到上海，原来最快差不多需要12个小时。现在有了高铁，5个小时就能到。原来最快差不多需要12个小时。Semula paling cepat membutuhkan waktu 12 jam. 原来 bertindak sebagai kata sifat untuk menyatakan semula yang tidak ada perubahannya. 原来 tidak dapat berdiri sendiri sebagai predikat. Nah, ketika melengkapi kata benda, di belakang 原来 itu selalu ditambahkan te. Contoh, 按原来的计划应该是2周，但是我们可以提前完成。按原来的计划应该是2周。Berdasarkan rencana semula seharusnya adalah 2 minggu. 原来 dapat dipakai sebagai kata keterangan. Fungsinya untuk menyatakan suatu hal di masa lampau yang tidak sama lagi dengan saat ini. Contoh, 他原来是汉语老师，现在已经成了一名律师。他原来是汉语老师。Semula dia adalah guru bahasa Mandarin. Sebagai kata keterangan, 原来 juga dapat menyatakan menemukan keadaan yang sebelumnya tidak diketahui. 原来 dapat digunakan sebelum atau sesudah subjek. Contoh, 马克一直等李明回电话，可是电话1晚上都没来。原来李明把马克的电话号码记错了。
原来李明把马克的电话号码记错了。Rupanya Li Ming salah mengingat nomor telepon Mark. Poin ketiga, perbandingan Yuan Lai dengan Pen Lai. Mari kita lihat poin persamaan terlebih dahulu. Persamaan pertama, Yuan Lai dan Pen Lai keduanya dapat dipakai sebagai kata sifat yang menyatakan semula atau tidak ada perubahan. Contoh, 这是它原来或本来的颜色，不过现在已经穿了好几年，颜色都变了。这是它原来或本来的颜色。Ini adalah warna dia yang sebenarnya atau yang semulanya. Persamaan kedua, keduanya dapat dipakai sebagai kata keterangan yang menyatakan keadaan dulu dengan sekarang tidak sama. Contoh, 我家原来或本来住这儿附近，不过这里以前不像现在有这么多楼房。我家原来或本来住这儿附近。Semula rumah saya tinggal di daerah sekitar sini. Poin perbedaan. Ketika Yuan Lai dipakai sebagai kata keterangan, dia dapat menyatakan menemukan keadaan yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan ketika Pen Lai dipakai sebagai kata keterangan, memiliki arti sudah seharusnya seperti itu. Contoh kalimatnya, 我还以为是谁帮我打扫房间呢？原来是你呀，原来是你呀， rupanya adalah kamu. Contoh kedua, 这本书本来应该昨天还给你，真不好意思。这本书本来应该昨天还给你。Buku ini seharusnya kemarin sudah dikembalikan kepada kamu. Poin keempat, Ping. Sebagai kata keterangan, Ping fungsinya untuk menyatakan pengalihan arti kalimat dari satu pandangan tertentu ke keadaan yang sesungguhnya. Ping sering digunakan di depan kata negatif pu atau 没有. Contoh kalimat, 其实人们将来做什么工作，可能和上学学的专业并没有太大关系。并没有太大关系 sebenarnya tidak terlalu berhubungan. Contoh kedua, 我原来以为做生意很简单，后来才发现其实并不容易。并不容易 sebenarnya tidak gampang. Poin kelima, 按照. Sebagai kata penjelas, 按照 memiliki arti yang sama dengan kata 根据, yaitu berdasarkan. Contoh, 我们今年的工作都已经按照计划完成了。已经按照计划完成了。Sudah selesai berdasarkan perencanaan. Contoh kedua, 按照经验，这个问题应该可以很快解决，请大家放心。按照经验 berdasarkan pengalaman. Poin ke-6, 甚至. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bahkan atau malahan. Fungsinya adalah sebagai kata keterangan untuk menekankan hal penting. Diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, kalimat akhir sebagai suatu penekanan. Contoh, 这个房子离您公司也不远，您可以坐公共汽车。甚至可以骑自行车上班。甚至可以骑自行车上班
Bahkan Anda dapat bersepeda untuk pergi bekerja. Contoh kedua， 很多时候我们不得不去做一些自己不愿意做，甚至是非常不喜欢的工作。甚至是非常不喜欢的工作， bahkan pekerjaan yang paling tidak kita sukai。人生只有走出来的美丽，没有等来的辉煌。祝你的人生既美丽又辉煌。我们下周再会。